Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi sahabat-sahabat saya, rakan-rakan taulan. Di sini saya ingin bawa satu tajuk yang agak menarik, menjana pendapatan yang diidamkan. Ini saya, Haji Khairul Kamal, dilahirkan pada September 1960. Lepas saya tamat pengajian di universiti, saya bekerja di semiconductor industry selama setahun. Dan lepas tu saya bekerja dalam oil and gas ni sampailah saya pencen pada tahun 2015 lah. Dan lepas pencen daripada 2016 hinggalah sekarang, saya telah katakan berkecimpung atau bergiat dalam bersama organisasi yang akan saya terangkan sekejap lagi. Satu organisasi yang agak menarik yang saya tunjukkan di sini. Jadi dalam tercari besaran ini tercari di mana saya ingin mencari pendapatan kata sebagai mengganti apa yang saya pernah dapat di selama bekerja. Jadi saya bertanya pada diri saya sendiri. Jadi sebelum saya join mana-mana company, mana-mana syarikat ataupun organisasi, saya perlu tanya soalan ini. Ini sangat penting kerana tahulah je lah, kita nak labur duit ataupun nak serahkan duit kita ataupun nak buka syarikat atau perniagaan, kita kena selidik dengan terlebih teliti. Jadi soalan-soalan yang selalu tanya diri saya adalah, adakah syarikat yang saya ingin bersama itu berdaftar, sama ada disesah di undang-undang atau tidak. Jadi ini penting kalau kita tak nak syarikat itu syarikat yang haram. Okay? Jadi bila berdaftar tu kita rasa lega sikit lah. Dan sebagai orang Islam, kita perlu ambil cakna dari segi halal dan haram, iaitu segi patuh syariah ataupun tidak. Okay? Jadi kita kena tahu, kita kena sedia perniagaan yang dijalankan itu apa jenis, halal ke haramkah, sistem dijalankan itu adakah sistem yang dibenarkan oleh syariat atau tidak. Itu penting. Okay. Kemudian yang ketiga, adakah perniagaan yang dijalankan itu boleh menghasilkan kekayaan kepada kita. Kalau kita nak kerja, kita mesti mempunyai satu vision yang jelas nak dapatkan keuntungan atau menjana kewangan kepada kita. Jadi kita tak naklah buat perniagaan yang hanya dapat sikit-sikit saja. Rasa bukanlah tak benar. Bukanlah. Cuma rasanya berbuang masa lah. Kita nak labur, kita nak hasilkan, mendapat hasil yang lumayan. Jadi mestilah kita nak cari perniagaan yang dapat menghasilkan kekayaan pada kita. Dan syarikat yang keempatnya, syarikat yang kita nak join ni, adakah syarikat ni kukuh, tulus dan berkredibiliti. Adakah syarikat-syarikat ini ada agenda-agenda tersembunyi? Adakah mereka ni tulus? Adakah ada udang di sebelah batu? Jadi kita tak tahu. Kita kena check, kita kena sidik. Betul ke bila dikata dia ni syarikat ni kukuh? Apa bukti dia? Itu kita kena check. Kemudian duit yang kelima, duit tu datang daripada mana nak bagi duit untung kat kita. Dia nak bagi kata bonus ke dividen ke ataupun pendapatan kepada kita tu, mana duit dia datang? Adakah dia pergi curi kat sana, dia ambil duit orang sini bagi kat kita? Jadi kita kena tahu, sebab berapa lama kalau dia ambil duit orang tu dibagi kat kita, dia boleh tahan berapa lama. Dia tak nak syarikat-syarikat macam ni. Biar syarikat tu betul-betul kukuh. Itu yang kita nak tahu. Okay? Jadi dalam banyak-banyak cara ini saya terjumpalah satu syarikat secara kebetulan yang agak menarik sistem yang dijalankan, dan syarikatnya sebuah syarikat yang agak kukuh berdasarkan kepada penyelidikan yang saya jalankan, dan barisan-barisan director home management yang di belakang tabir, boleh dikatakan kalau kita orang Malaysia kita kenal muka-muka ini. Syarikat yang saya ingin kenalkan di sini adalah MPACE dan MBI. MPACE sebenarnya adalah di bawah MBI. MBI adalah syarikat induk kepada MPACE. MBI diterajui oleh Mr. Teddy Teo, Encik Teddy Teo, dan bersama-sama Teddy Teo kita ada
Tan Sri Musa, itu sebagai chairman of MBI Global. Dia juga bukan konsultan kepada MBI. Dan chairman kepada MBI International kita ada Datuk Wira Amruddin JMB. Dia merupakan bekas ketua polis Negeri Sembilan dan ketua polis Perak. Dan untuk MPAS sendiri kita ada Datuk Etsi Mizal sebagai chairman. Jadi rasanya semua kenalkan Datuk Etsi Mizal. Dan kita juga ada Master Geoffrey Park sebagai MBI Group Corporate Development Advisor. Jadi rasanya kalau kita ada barisan-barisan director atau management yang kita sendiri tahu wujudnya, rasanya sedaplah sikit kita nak bersama syarikat-syarikat ini. Okay. Dan nak tahu kukuh tak kukuh syarikat tu, kita tengok dia betulkah syarikat ni, mana syarikat dia, ada berapa company. MBI Group of Companies sebenarnya dah sekarang ni sudah ada 90 anak syarikat. Masa saya buat presentation ni cuma ada dalam lebih daripada 30. Jadi saya letakkan sebahagian sahaja di sinilah, dan banyak lagi yang boleh katakan setiap bulan atau setiap tahun ada saja syarikat-syarikat baru yang muncul di bawah MBI Group Company. Jadi kita ambil 1, 2, 3 contoh sini yang kita boleh check, kita tengok. Contohnya kita ambil Ever Construction lah. Ever Construction bukan satu syarikat pembinaan di bawah MBI Group. Dia punya website, Ever Construction, apa dia punya mission dia, profile dia. Dan kita tengok satu lagi, MBI Desaku lah. Desaku juga projek hak tanah, syarikat projek hak tanah yang disuarkan di Kulim. Okay. Masih dalam proses pembinaan. Kita boleh tengok di Padang Meha. Okay, kat lunas ni. Desaku in Padang Meha, Kulim, Kedah. Okay. Dan kita boleh cek sendirilah. Jadi kalau pergi satu-satu agaknya lama, maka masa yang lama. Kita ada Emau, kita ada Asian Cultural Center dekat Danok. Banyak lagi lah. Okay. Bukan setakat di Malaysia. Jadi kita ada syarikat-syarikat, 90 syarikat ni sebenarnya adalah syarikat-syarikat yang telah wujud di beberapa negara. Sekarang ni MPAS walaupun diasaskan di Malaysia oleh anak Malaysia sendiri, itu daripada Penang, tapi dia telah berkembang hingga lebih daripada 32 negara. Yang di sini 22 negara pada masa saya menyediakan presentation ni lah. Jadi kita tengok di sini kita ada Thailand, Hong Kong, Taiwan, Singapura, Brunei, Filipina, Malaysia, dan banyak lagi negara-negara baru yang wujud. Jadi MPAS kita mengadakan sesi promosi atau penerangan untuk masyarakat tahu apa bisnes yang dijalankan, bagaimana strategi-strategi yang diwujudkan yang dapat menghasilkan, menjanakan pendapatan kepada ahli-ahlinya. Jadi ini salah satu daripada MPAS dia pun. Ini sesi penerangan preview di Kulim, okay, di Sungai Petani. Jadi boleh kata tiap kali dia akan sesi penerangan atau preview penuh datang mereka yang ingin tahu apa sebenarnya MPAS. Okay. Ini di New Zealand. Kalau yang ini di Negeri Sembilan, di Teluk Kemang, di Kulim. Jadi boleh dikatakan setiap bulan di 100 tempat di seluruh Malaysia dan juga di luar negara diadakan sesi-sesi penerangan begini supaya untuk memberi kesempatan kepada orang ramai untuk bersama MPAS mencari pendapatan untuk masing-masing. Okay. Ini pelancaran MOL. Tengoklah ramai yang dah hadir. Jadi bukan calang-calang perniagaan yang mana nak diterima oleh masyarakat Jepun, China, Korea. Sekarang ni yang paling top sekali adalah di China. China punya ahli yang begitu ramai, diikuti dengan Jepun, Korea,
Taiwan, Hong Kong, Malaysia tangga keempatnya. Okay, dan setiap tahun diadakan anniversary di mana setiap jutawan telah diberi penghormatan, diberikan award, syarikat-syarikat baru yang telah ditubuhkan di sini diumumkan, dan pelan-pelan perniagaan apakah development yang terbaru semua diumumkan masa anniversary, annual anniversary. Dan setiap tahun juga diadakan dipanggil satu GRC Carnival. Ini satu pesta membeli belah sebenarnya, GRC Carnival, yang diadakan di Penang, di Penang, dan juga di Kuala Lumpur, di mana ahli-ahli MFACE dapat membeli segala jenis barang A to Z tanpa menggunakan duit cash, hanya menggunakan point, GRC point atau M point, M coin. Ini shopping kompleks dipanggil M Mall yang wujud di Penang. Dalam shopping kompleks ni ada lebih dari 300 merchant ataupun outlet yang mana ahli-ahli MFACE dapat datang shopping di sini tanpa menggunakan cash, hanya menggunakan point saja, baik barang elektronik, barang-barang groceries, jam, segala benda A to Z lah, macam mana-mana apa barang yang kita fikirkan semua ada di sini. Okay. Ini sama juga, tapi ini di Bangkok. Dia menunjukkan konsep yang sama macam M Mall Penang, shopping tanpa menggunakan cash. Show DC Bangkok. Masa gambar diambil baru tengah construction, tapi sekarang sudah pun siap dan sudah pun digunakan. Ni M Square. Kita boleh shopping online sama macam kita shopping dekat Amazon, shopping dekat eBay ataupun Alibaba.com, sama A to Z lah, apa barang you nak semua order. Kita ada order daripada rumah, duduk dalam bilik tidur je order, barang sampai di rumah dalam sehari 2 hari. Jadi sungguh mudah, tak perlu keluar rumah. Ini projek hartanah yang mana manfaatnya untuk ahli-ahli MFACE. MBI Desaku ini adalah di Padang Merah, Kulim, di mana ahli MFACE boleh membeli rumah-rumah di sini hanya menggunakan poin. 30% poin harga rumah boleh dibeli menggunakan poin saja. Tapi kalau di sini MBI Soraya, tidak jauh daripada Desaku, sini Soraya, sini 100% harga rumah boleh gunakan poin saja. Tak mau ke? Tak payah guna cash. Kan seronok kan? Ini M-Travel, anak syarikat MBI, yang mana ahli-ahli MFACE boleh melancong ke mana-mana negara di dunia hanya menggunakan point, tak perlu guna cash. Gila, hotel mana-mana di hotel ada ribu hotel di bawah yang sama-sama MFACE atau M-Travel ini, yang mana ahli-ahli boleh gunakan tanpa menggunakan cash. Kalau nak pergi Mekah pun boleh, mengerjakan umrah. Sama juga, kita ada Juara Travel yang merupakan salah satu para merchant di bawah MFACE. Ini ahli-ahli kita yang telah mengerjakan umrah. Tengok, ini di depan Kaabah. Nak pergi bercuti ke Turki pun boleh. Cakap aja, gunakan point, tak perlu. Ni, MiPay, O2O, LR, Loyalty Reward. Ini poin-poin yang kita dapat bila kita bersama MFACE. Okay. Ini hotel-hotel. Nak duduk mana? Penang, Danok, Bali. Ini hotel yang dibina sendiri oleh MBI. Dan selain itu kita belajar hotel-hotel yang ada MOU bersama MBI. Di Kuantan sendiri pun kita dah ada rasanya 18 kot. Kalau kat KL dan 100 lebih hotel. Jadi apa lagi? Ini dinilai. Ini dibina oleh MFACE sendiri, MBI sendiri. Okay. Ini juga projek-projek di bawah MBI, dipanggil Empire. Ada Tower A 43 story, Tower B 43 story, kondominium dan juga hotel lah. Ini di Penang, kondo yang dalam pembinaan sekarang. Okey, jadi 1962, 2480 dan 2494. Ini Danok Hotel and Condominium dekat Thailand lah. Kita boleh duduk di sini, melawat di sini, mengunjungi Asian Cultural Center di sini,
tanpa menggunakan cash lah. Semua guna point saja. Ini syarikat